بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung malam ini daripada kitab Syarah Mukhtasar Jiddan ala Matn al-Ajurumiyah, yang mana kita sampai masih bab i'rab lagi, sampai pada perbincangan bab nasab. Pada kata muallif, walin nasbi khamsu alamatin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala walin nasbi khamsu alamatin. Bagi nasab itu ada 5 alamat. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hazfun nuni. Iaitu fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, dan yang kelima ialah hazaf nun. Jadi ada lima alamat. Okay. Kata syarih rahimahullah, alamatun nasbi khamsatun. Bermula alamat nasab itu ada 5. Wahidatun minha asliyatun. Satu daripada 5 tadi alamat asliyah. Jadi alamat asliyah bagi empat i'rab tersebut, dia ada. Fathah alamat asalnya dhammah. Nasab alamat asalnya rafa' alamat asalnya dhammah. Nasab alamat asalnya fathah. Jar alamat asalnya ialah kasrah, dan jazam alamat asalnya ialah sukun. Jadi yang lain-lain itu dipanggil alamat far'iyah. Jadi alamat asliyahnya hiyal fathatu, iaitu baris atas. Nahu ra'aitu. Jadi sebab itu ulama-ulama mu'arribin, ulama-ulama yang menulis cara i'rab ni, bila selain daripada alamat asliyah, mereka akan setengahnya menulis niyabatan anil raf'i, niyabatan anil fathati, niyabatan anil dhammati, niyabatan anil fathati, niyabatan anil kasrati. Kalau alamat far'iyah itu di i'rab, maka dia di i'rab sebagai niyabatan. Niyabah daripada apa? Daripada dhammah kalau rafa', niyabah daripada fathah kalau nasab, niyabah daripada kasrah kalau dia jar, ataupun niyabah daripada sukun kalau dia jazam. Seperti mana kita akan nampak dalam syekh kita akan i'rab nanti ya. Nahu ra'aitu Zaidan, mudahnya ni, ra'aitu Zaidan. Aku telah melihat akan si Zaid. Wa arba'atun minha naibatun, dan empat daripadanya itu dia naibah, ganti. Naibatun anha, ganti daripada fathah. Apa dia tu 4? Al-alifu, alif. Nahu ra'aitu abaka. Wal kasratu, kasrah. Nahu ra'aitu hindati. Ni. Wal ya'u, nahu ra'aitu zaidaini wa zaidina. Ini dalam ketika keadaan musanna. Ini ketika keadaan jamak. Bezanya nun. Nun ketika musanna dia akan baris kasrah. Nun ketika jamak baris atas. Dari segi tulisannya sama saja. Baris berbeza, bacaan berbeza. Dan yang keempat ialah hazfun nun. Hazaf nun. Nahu lai yadribu. Asalnya yadribuna. Dihazaf nun. Okey, boleh. Okey, jadi itu secara umum. Sekarang dia akan masuk satu-satu. Fa ammal fathatu, adapun fathah itu, fatakunu alamatan, maka adalah ia fathah itu
menjadi alamat linnasbi bagi nasab fi thalathati mawadhi'a pada tiga tempat. Pada tiga tempat. Salah satu mawadhi'a. Mawadhi'a mudhafun ilaih. Thalathah mudhaf, mawadhi'a mudhafun ilaih. Hukumnya apa? Mudhafun ilaih. Mawadhi'a hukum dia apa? Masuk ke majrur. Apa i'rab mawadhi'ah? Masuk ke majrur. Abdul Rahman. Marfu' ke majrur? Majrur. Majrur dengan apa? Mana tanda dia jar? Majrur dengan apa? Apa dia? Kuat sikit. Majrur dengan dengan fathah. Dengan fathah. Sebab apa majrur dengan fathah? Kenapa majrur dengan fathah? Sebab dia mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi. Dia ismun mamnu'un minas sarfi. Isim yang mamnu' minas sarfi. Tidak terima sarf. Tidak terima tanwin. Tak. Jadi, salah satu mawadhi'ah. Dia mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi. Dia majrur dengan apa? Majrur dengan fathah. Bukan dengan kasrah. Walaupun dia itu mudhafun ilaih. Jadi kalau nak i'rab kena ada belaka elemen tu. Pertama mauqi' i'rab dia, tempat duduk tempat i'rab dia. Dia i'rab sebagai apa? Mauqi' i'rab dia. Di sini mudhafun ilaih. Salasah mudhaf, mawadhi'a mudhafun ilaih. Jadi kena ada belaka 4 perkara paling kurang. Mauqi' i'rab dia. Lepas tu hukum dia. Ni mauqi' i'rab. Ni hukum dia. Hukum dia apa? Marfu' ke, mansub ke, majrur ke, majzum. Hukum dia majrur. Nombor 2. Kemudian alamat dia. Alamat dia. Alamat dia sini alamat dia jar. Alamat jar dia apa? Fathah. Maka kena sebut. Yang ketiga kena ada sebut alamat i'rab dia. Alamat i'rab. Dan yang keempat kena sebut illah dia. Kenapa alamat i'rab dia fathah di sini? Bukan kasrah. Kenapa alamat i'rab dia begini. Paling kurang kena ada 4 tu lah. Kalau nak i'rab dalam imtihan atau puasa, kena buat belaka. Mauqi' i'rab dia apa? Hukum dia apa? Alamat i'rab dia apa? Apa sebab alamat i'rab dia demikian? Okay? Jadi pada 3 tempat. Fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Wa jam'i taksir, yang kedua pada jamak taksir. Fathah ni. Wal fi'li al-mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Yang seterusnya ialah isim mufrad jamak taksir, fa'il mudhari' yang ketiga. Fa'il mudhari' jika masuk di atasnya nasib. Nasib, amil nasib, amil yang menasabkan. Nasib tu amil nasab lah yang menasabkan, yakni amilun nasbi. Nasib ni kena kepada apa? Amil nasab. Jika masuk amil nasab, walam yattasil bi akhiri syai', dan tidak bersambung belakangnya sesuatu. Makna fi'il mudhari' yang belakangnya tidak ada penambahan. Tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya, tak ada nun. Nampak tak? Jadi alamat apa nama ni? Alamat nasab dia ialah fathah. Alamat nasabnya ialah fathah. Faham Maknanya selain daripada af'al khamsah dan selain daripada bersambungan nun,
Maka alamat nasabnya ialah fathah. Selesai satu. Wa amma sini. Yakni dah selesai lagi. Syarih dia kata. Kata Syekh Zaini Dahlan, yakni menghendaki dengan kalam musannif itu, menghendaki musannif anna hadhil mawadhi'a, bahawa ini tempat as-salasah, ini tempat yang tiga ini, idza nusibat, jika dinasabkan. Ketiga-tiga tempat ini, jika dinasabkan, idza nusibat, apabila dinasabkan. Okay. Takunu mansubatan, jadilah dia mansubatan bil fathati, mansub dengan fathah. Mansub dengan fathah. Okey. Mansub dengan fathah. Tiga tempat tadi, isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' yang tak sambung belakangnya sesuatu. Falismul mufradu, maka isim mufrad itu nahwu ra'aitu Zaidan. Fa Zaidan ini qasad lafaz. Lafaz Zaid itu maf'ulun. Dia itu tempat mauqi' i'rab dia apa? Mauqi' i'rab dia maf'ul. Hukum dia apa? Mansubun. Hukum dia mansub. Alamat nasabnya apa? Bil fathati. Mansub dengan fathah. Kalau nak molek lagi, wa alamatu nasbihi. Okey. Mansub bil fathah. Cuma yang keempat nak tulislah ilahnya apa? Yang moleknya adalah kalau tak pun tak apa, cukup dah ni tiga ni. Sebab pertamanya di alamat asliyah, biasanya alamat yang far'iyah tu ataupun yang lain tu biasa orang datangkan ilah. Jadi kalau kita nak letak sebab apa dia masuk dengan fathah? Cuba jawab. Syafi'i. Zaidan maf'ulun mansubun bil fathati. Kenapa? Li'annahu apa dia? Syafi'i, ada tak? Hanafi, ada tak? Tak dengar suara Tak dengar suara Ustaz Ye. Kenapa? Tinggal lagi yang elemen keempat tu, nombor 4 tu, sebab apa? Dengar dah. Limadha Zaidan itu mansubun bil fathati. Sebab apa? Li'annahu ismun mufrad. Ni sebab ni lah. Sebabnya nak cari mana ni lah. Sebab ni tiga tempat. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari'. Kenapa dia masuk dengan fathah? Kerana dia tu isim mufrad sini. Dalam contoh kita Zaidan ni dia isim mufrad. Okey. Jelas. Wa jam'u taksir, yang seterusnya adalah jamak taksir. Nahu ra'aitu rijala, aku melihat lelaki-lelaki. Wal fi'lu al-mudhari'u idza dakhala alaihi nasibun. Dan fi'il mudhari' yang masuk di atasnya amil nasab, nahwu lan adriba. Fa adriba itu fi'lun mudhari'un. Dia i'rab dia fi'il mudhari'. Mansubun, hukum dia mansub. Mansub dengan apa? Bilan. Mansubun bilam. Okey. Alamat nasabnya fathah jelas lah. Okey. Habis. Seterusnya wa amal alifu, adapun alif, fatakunu alamatan linasbi. Jadilah dia alamat bagi nasab fil asma'il khamsati, pada isim 5. Nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalika, dan yang seumpamanya. Seumpama contoh abaka wa akhaka tadi. Jadi alif ini menjadi alamat nasab
bagi asma khamsah. Yakni menghendaki musannif annal asma al khamsata, bahawa isim-isim yang 5 takunu fi halatin nasbi, adalah dia pada ketika nasab mansubatan. Dia itu mansubatan bil alifi, nasab dengan alif. Mansub dia dengan alif. Niyabatan. Ni kerana biasa alamat far'iyah dia akan bawa datang niyabatan, kerana ganti anil fathati, daripada fathah. Nak cerita bahawa fathah inilah asal pada nasab. Alamat lain tu far'iyah, maka di-i'rab dengan niyabatan anil fathati. Nahwu ra'aitu abaka, aku telah melihat bapa kamu, wa akhaka, saudara kamu, wa ma ashbaha dzalik, dan seumpamanya. Dan apa yang seumpamanya? Wa ma ashbaha dzalik. Ma ashbaha dzalik tu hiya, kembali pada ma, yang seumpamanya macam mana? Iaitu hamaki, wafaka, wa dha malin. Itu sambungan ataupun baki daripada asma' khamsah. Fakulluha, maka kesemuanya itu mansubatun bil alifi, nasab dengan alif, niyabatan anil fathati, ganti daripada fathah. Mudah je. Wa amal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannasi as-salimi. Kasrah itu menjadi alamat nasab pada jamak muannas salim. Nahwu, contohnya apa? Khalaqallahu as-samawat. Khalaqallahu as-samawat. Wa i'rabuhu, i'rab macam mana? Khalaqa fi'lun madin, fi'il madi. Wa lafzul jalalah, lafzul jalalah tu Allah ni. Fa'ilun, dia itu duduk tempat fa'il. Hukumnya marfu'un bidhammati, marfu' dengan dhammah, adh-dhahirati, dhammah yang zahir lah. Dia tak ada muqaddarah lah sebab huruf sahih belakang tu. Was-samawati maf'ulun bih, samawat tu maf'ulun bih, mansubun bil kasrati, nasab dengan kasrah, niyabatan anil fathati, ganti daripada fathah, li'annahu jam'u muannasi salimun. Tengok, dia tak bagi dah sini. Kitab anak ni tak bagi dah. Salimun ni jadi apa ni? Salimun jadi na'at sifat kepada jam'un. Sebab tu salimun, jam'u muannasi salimun. Itu baris kasrah. Wa amal ya'u, adapun ya', fatakunu alamatan linasbi, dia jadi alamat bagi nasab fit tathniyati, pada tathniyah. Tathniyah ni pada isim yang dua, isim tathniyah, isim musanna, wal jam'i, dan isim jamak. Nahwu ra'aitu zaidaini waz zaidina, aku melihat zaidaini waz zaidina, dua orang zaid dan ramai zaid. Fal awalu, yang pertama itu mansubun bil ya'i, mansub dia dengan ya. Semua nasab dengan ya ni, semua nasab dengan ya. Kesemuanya nasab dengan ya. Semua ya ni alamat bagi nasab dia. Tapi ya yang pertama bagi isim musanna, ya ni kena pada mana? Kena pada al-musanna. Tasniyah tu. Mansubun bil ya'i al-maftuhi ma qablaha, ya yang berbaris bawah sebelumnya. Al-maksuri ma ba'daha, dan yang berbaris fathah sebelumnya dan berbaris kasrah selepasnya. Inilah musanna. Zaidaini, sebelum ya itu berbaris fathah maftuh, dan selepas ya berbaris bawah. Zaidaini. Itu tasniyah. Niyabatan anil fathah, ganti daripada fathah. Wathani, thani kena pada apa? Kepada jamak. Mansubun, contoh pada zaidina, mansubun bil ya'il maksuri ma qablaha al maftuhi ma ba'daha.
yang berbaris bawah sebelumnya. Sebelum ya baris bawah, selepasnya berbaris atas. Zaidina. Niyabatan anil fathati aidan. Ganti daripada fathah juga. Wan nunu. Nun apa i'rabnya? Zaidina. Zaidaini. Nun belakang na ni tu iwadun, ganti daripada anit tanwin, daripada tanwin fihima, pada kedua-duanya. Dia pada isim mufrad kan, dia ada tanwin. Mana pula pergi ah okey, boleh. Boleh je lah. Satu lagi. Wa amma hazfun nun, ada pun hazah nun. Fayakunu alamatan, jadilah dia alamat lin nasbi, bagi nasab fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nun. Yang mana rafa' dia dengan sabit nun. Okay. Masa rafa' dengan nun. Masa nasab dia dengan hazah nun. Jadi hazah itu jadi alamat bagi nasab pada af'al khamsah yang mana rafa'nya dengan subut nun. Ya'ni, menghendaki oleh musannif anna hazfa an-nuni, hazah nun itu yakunu alamatan, dia menjadi alamat bagi nasbi, bagi nasab. Niyabatan anil fathati, ganti daripada fathah fil af'alil khamsah, pada fi'il 5. Pada fi'il 5. Jadi contoh macam nahwu lan yaf'ala, asalnya yaf'alani. Asalnya kan masuk lan haraf nasab, ni panggil nasib ni. Masuk haraf nasab, amil nasab, maka dibuang dan hilanglah nun, dihazah nun. Yaf'ala walan taf'ala walan yaf'alu walan taf'alu walan taf'ali. Fakullu wahidin, maka setiap satu min hadhil amthilati, daripada misal ini. Setiap satu daripada misal ini. Mana tadi? Setiap satu daripada contoh-contoh amthilah ini mansubun. Fi'il yang disebut tadi. Mansubun. Amthilah ni tasrih lah fi'il tadi lah. Lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali, kesemuanya mansub. Wa alamatu nasbihi, alamat nasabnya hazfu an-nuni, hazah nun, niyabatan anil fathati, ganti daripada fathah. Ganti daripada fathah. Okay. Boleh? Okey, tengok sini. Wal alifu, dan bermula alif, fa'ilun, alif menjadi fa'il fil awwali wasani. Lan yaf'ala, alif itu. Dan yang kedua, lan taf'ala, alif itu di-i'rab sebagai fa'il dia. Itu dhamir tasniyah itu. Wal wawu fa'ilun, dan waw pula menjadi fa'ilun fi tsalithi war rabi', pada yang ketiga dan yang keempat. Mana? Pada lan yaf'alu wa lan taf'alu, waw tu jadi fa'il dia. Wal ya'u fa'ilun fil khamisi, dan ya itu menjadi fa'il pada yang kelima. Mana? Taf'ali. Okay, boleh? Soalan. Soal. Dah alif ni buat apa ni alif ni? Alif tu buat apa alif tu? Alif itu kenapa? Ni orang lain boleh jawab kau Li apa dia? Siapa jawab Syafi'i.
Alif li ha alif al-fariqah. Alif al-fariqah. Alif fariqah nama dia. Alif fariqah. Jadi alif taf'alu dia panggil alif al-fariqah. Nampak tak? Sama juga ni, alif fariqah. Fariqah makna membezakan. Nak beza daripada apa? Nak bezakan daripada fi'il yang asalnya belakangnya huruf waw. Contoh da'a yad'u. Yad'u. Jadi lan yad'u. Kalau masuk lan yad'una. Jadi yang huruf yang bukan huruf, apa ni fi'il yang belakangnya huruf waw, macam mana kita nak bezakan dia ni? Kalau tengok hak lain tak ada letak alif. Alif ni alif fa'il. Tafa'ala ya fa'ala ni. Fa'il. Apa letak alif? Memang letak alif. Kita 2 kali alif. Tafa'ali pun letak alif juga. Tapi ya fa'alu, tafa'alu alif fariqah kenapa diletak? Supaya nak membezakan bahawa antara isim yang mana isim pula. Fi'il yang mana fi'il itu fi'il daripada fi'il 5. Wazan ya fa'aluna, tafa'aluna dengan fi'il yang asalnya belakangnya huruf illah waw. Da'a yad'u. Jadi kalau tidak ada alif tu, kalau contoh fi'il yad'u. Yad'u ni kan. Kita kalau ada la yad'u. Jadi nak beza dia ketika dia ni nasab dan juga dia ini yad'u mana ni? Nak baca yad'u wa lan yad'u wa ke lan yad'u? Nampak tak? Jadi kalau tidak ada alif tu. Tapi bila kita tahu lan yad'u, maka tahulah ya asalnya yad'una. Hak ni kena kepada hum. Waw ni ialah waw yang menjadi fa'il. Waw dhamir rafa' muttasil. Bukan waw asal harah fi'il. Bukan waw lam fi'il. Bukan. Jadi alif itu sebagai fariqah. Nak membezakan bahawa waw yang ada pada fi'il itu waw dhamir rafa' muttasil. Waw yang memberi makna jamak hum. Bukan waw yang asal lam fi'il. Bukan waw asal huruf fi'il. Bukan. Boleh tak? Dia panggil alif fariqah. Nampak tak sebab apa tu? Jelas tak tu? Saya nampak tak? Yad'u. Okey. Lan yad'u. Boleh baca ke mana? Yad'u wa ataupun yad'u. Nak baca mana? Baca yad'u. Asalnya yad'una. Hak ni asal yad'una. Hak ni asal da'a yad'u. Jadi baris memang dulu tak ada baris lah. Tapi macam mana nak bezakan bahawa waw ni waw asal fi'il, lamul fi'il, ataupun waw tu waw dhamir, waw jamak. Dhamir rafa' muttasil panggil. Yang menjadi fa'il. Jadi maka diletakkan alif, dipanggil alif fariqah. Alif ini yang membezakan bahawa nak membezakan bahawa waw yang ada sebelumnya itu ialah waw dhamir rafa' muttasil. Waw dengan makna hum.
Bukan waw asal fi'il. Bukan waw asal fi'il. Boleh? Faham tak tu? Syafi'i, ya, faham tak? Istawi, faham tak? Hanafi, faham tak Hanafi? Siapa lagi? Putu. Tak apa, Putu boleh tengok mula. Ada soalan tanya, madhi itu jadi sifat bagi fi'lun madhin. Kadang-kadang ada baca idhafat. Fi'il madhi lah yang kita banyak dengarnya, fi'lun madhin. Madhin ni sifat lah. Al-fi'lul madhi. Al-fi'lu al-madhi. Al-fi'lu al-mudhari'u. Sebab lah ke? Fi'lu amrin. Sebab amal tu dia bukan sirah. Bukan sirah wasah lah. Okay. Soalan daripada FB. Tanya nak baca ke mana? Fi'lun madhin. Madhin jadi sifat ke? Atau fi'lu madhin atau idhafah. Jadi yang lebih ataupun yang biasanya kita baca dengan sifat lah. Fi'lun madhin. Dan madhin tu bukan majrur. Madhin tu marfu' juga sifat. Kasrah tu mari sebab dia isim. Isim apa? Madhin tu isim mangkus. Yang belakangnya huruf ya. Maka dibuang ya. Maka orang baca dengan tanwin kasrah. Madhin. Macam qadhin. Tapi dia hakikatnya marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala ya al-mahzufah. Dia marfu' dengan dhammah muqaddarah yang pada ya yang dihazahkan. Okay. Mana tadi? Boleh? Wal ya fa'ilun fil khamis. Ya itu jadi fa'il pada yang kelima. Walil khafdi thalathu alamatin. Bagi khafad ada 3 alamat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Laju dah baca tak? Okay, tu. Nahwu ni ringkas, dia kaedah tak banyak. Yang asasnya lah. Faham asas tu yang penting. Okey. Kita buka syarah waraqat. Kat mana? Ta'arud al-'am ma'al khas kan? Situ eh? Bismillahirrahmanirrahim. Ini muka surat 121 tak? Wa in kana ahaduhuma 'aman wal akharu khassan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ta'arudul 'am wal khas. Ta'arud antara lafaz yang 'am atau nas yang 'am dengan nas yang khas. Wa in kana ahaduhuma 'amman wal akhar khassan. Yang salah satunya 'am dan salah satunya khas. Fa yakhussu ataupun fa yukhassu al-'ammu bil khassi. Nampak? Boleh? Kita ikuti sekejap jawab azan
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha wa syaraf wa darajat. Okey. Kat mana kita? Sambung balik. Okey. Wa in kana qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin rabbal alamin. Kita arut antara nas yang am dengan nas yang khas. Ada satu nas yang mana nas ni am, umum, luas maknanya. Hukumnya umum. Ada satu nas lagi khas. Maka nak buat macam mana? Pada masalah yang sama. Jadi ada satu ayat dalil yang umum pada masalah yang sama. Dalam masa yang sama pula ada dalil yang khusus pada masalah tersebut juga. Wa in kana ahaduhuma aman, kalau salah satu daripada dua itu am wal akharu khassan, dan satu lagi khas, fayukhassul ammu, maka dikhususkan nas yang umum bil khassi, dengan nas yang khusus. Katakhsisi hadis sahihain, seperti berlakunya taksis pada hadis Bukhari Muslim, fima saqatis sama'u al-ushur, fima saqatis sama'u al-ushur, pada tanaman yang disirami oleh air hujan. Samak tu langit, air hujan. Hendaklah zakatnya 1/10. Jadi tanaman yang pengairannya secara semula jadi, maksudnya. Bukan dengan usaha kita guna air ataupun kita usahakan pengairan, bukan. Dengan secara semula jadi. Sama ada daripada atas bawah, dah kira lah. Samak tu makna air memang air tu datang daripada atas. Lepas tu dia duduk di sungai ke mana, tak kira lah. Dia kira daripada langit jugalah tu. Nak ceritanya bahawa pengairan yang bukan dengan diusahakan dan bukan dengan kita buat pengairan, disiram secara semula jadi, maka zakat tanamannya 1/10. Ini umum. Umum meliputi apa? Fima ma.
pada ma. Ma merujuk pada tanaman. Umum lah. Ma tu min al-fadhil umum. Daripada lafaz umum. Ini am. Bihadithi. Am itu dikhususkan dengan hadithihima. Hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Laisa fima duna khamsati awsukin sadaqatun. Tidak ada pada tanaman hasil yang kurang. Kurang daripada 5 ausuk. 5 ausuk. Tidak ada zakat. 5 ausuk kita cari dah dulu. Tak ingat berapa? Berapa 5 ausuk? Ausuk ni sukatan, apa nama ni? Sukatan zaman dahulu lah. Sukatan zaman dahulu. Wasak. Jadi di sisi jumhur, satu wasak sama dengan 60 sok. Maka di sini, berapa sukatannya? Sukatan satu wasak di sisi jumhur sama dengan 122 kilogram. 122 kilogram. Jadi darab 5, 10, dekat berapa? 600 kilogram lebih. Nampak tak? 60 kilogram. Ni cari je ni, boleh cari je sukatan ni dia ada apa nama ni? Boleh cari je dalam sukatan dekat internet ni. Dekat Jabat Zakat pun, di laman web pun dibuat dah berapa kadar ausuk tu. Okey. Jadi khamsat ausuk yadribu. Jadi 5 darat 100. 122, ada yang kata 129 kilogram. Sama dengan apa? Sama dengan lebih kurang 645. 645 kilogram. Ini takriban je, kalau ada beza sikit tu tak ada masalah lah. Jadi 650 kita katakan. 5 ausuk ni lebih kurang 650 kilogram ke atas. Ini takriban je lah, lebih kurang. Lebih kurang tanda dia kau ni. Lebih kurang. Plus tolok. Gitulah dah. 500, 650 kilogram. Tu tengok ni. Ini kena tengok pastikan semula dengan bahagian zakat ni. Sebab ni apa sukatan. Sukatan tukar kepada kilogram memang dia ada beza sikit lah benda yang disukat tu. Okey. Yang penting satu wasak itu 60 gatang. Satu wasak 60 gatang. Jadi kalau darat 5, maknanya 300 gantan. Okey. Hadis ini dia cerita laisa fima, tidak ada pada tanaman yang hasilnya kurang daripada 5 ausuk, tak perlu bayar zakat. Jadi orang ni khusus zakat pada yang lebih daripada 5 ausuk. Yang pertama, umum zakat kena kepada seluruh hasil tanaman yang disiram oleh air hujan. Kama taqaddama. Jadi macam mana? Jadi yang am ini dikhususkan dengan yang khas. Hak ni am. Ni am. Hak kata mana? Fima saqatis sama' tu. Yang kena zakat 1/10 tu. Ini am. Hadis ni am. Lepas tu yang 5 ausuk itu. Ini hadis khas. Nyatakan bahawa kalau kurang 5 ausuk tak kena zakat. Maka am ni dikhususkan. Dikhususkan. Maksud apa? Kalau hasil tanaman itu kurang daripada 5 ausuk, tak kena zakat juga. Jadi keumuman itu jadi khusus dah. Hanya kena zakat 1/10 jika tanaman tersebut disirami oleh air secara semula jadi dan hasilnya lebih 5 ausuk dan lebih. Hasilnya 5 ausuk dan lebih. Nampak tak? Itu berlaku taksis al-am bil khas. Kita taksiskan nas yang umum dengan nas yang khusus. Okay, boleh? Wa in kana kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khassan min wajhin. Ini satu lagi.
Kalau situasi yang seterusnya, setiap nas itu dia satu aspek umum, satu aspek khusus. Satu aspek umum, satu aspek khusus. Hak tadi ni aspek yang sama kan? Hak tu satu am, satu khas, benda yang sama. Ini satu nas daripada dua pihak. Pihak pertama, nas tersebut ada memberi makna umum dan ada memberi makna khusus. Dan nas yang kedua pun ada yang memberi makna umum, ada memberi makna khusus. Jadi ada am min wajhin wa khas min wajhin, maka fa yukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhari. Maka dikhususkan umum setiap daripada nas tersebut dengan khusus daripada nas lawannya. Bi an yumkina, dengan bahawa yumkina zalik, bahawa mampu dan boleh kita buat gitu. Jadi kalau kedua-duanya boleh digabungkan, cara nak boleh dijamakkan, maka caranya macam mana? Yang bahagian umum tu dikhususkan oleh yang khas. Tengok ni. Contohlah kita buat gambar rajah dulu. Nas pertama ada dua bahagian. Bahagian pertama maknanya am, bahagian kedua maknanya khas. Nas yang seterusnya juga. Nas yang seterusnya am pada satu pihak, khas pada satu pihak. Maka yang am di sini dikhususkan dengan yang satu lagi, yang am di sini dikhususkan dengan yang satu lagi. Nampak tak? Dari segi teknikalnya gitu lah. Satu nas ada dua aspek. Aspek umum dia ada, aspek khususnya ada. Nas pertama, nas kedua. Ni nas pertama, ni nas kedua. Jadi nas pertama ada bahagian yang umum, ada bahagian yang khusus. Nas kedua pun ada bahagian yang umum, ada bahagian khusus. Maka bahagian khusus tu mengkhususkan bahagian am yang satu lagi. Hak ni pun mengkhususkan bahagian am satu lagi. Bi an yumkina zalik, dengan bahawa benda itu mungkin boleh dilakukan, maka kita buat caranya begitu. Misaluhu, contohnya. Hadis Abi Dawud. Hadis Abi Dawud wa ghairihi, dan selain Abi Dawud. Dalam hadis itu Nabi sebut idza balaghal ma'u kullataini fa innahu la yanjusu. Apabila air menjadi dua kolah, sampai air itu dua kolah, fa innahu la yanjus, maka dia tidak akan jadi najis. Dia tak akan jadi najis. Nampak tak? Okay. La yanjusu, tidak akan jadi najis. Ma'a hadis Ibni Majah. Itu hadis yang pertama. Beserta hadis yang kedua pula. Riwayat hadis Ibni Majah wa ghairihi, dan selain Ibni Majah. Hadis tu sebut al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Air tidak dapat menajiskannya sesuatu illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Air tidak dapat menajiskannya sesuatu pun, kecuali apabila dimenangkan di atas bau dia, rihihi, wa ta'mihi, rasanya, wa launihi, dan warnanya. Kalau dia mengalahkan ataupun dia dapat kalahkan bau, rasa dan warna. Maknanya kalau berubah lah. Kalau berubah bau, rasa dan warna. Okey. Setiap daripada dua hadis tu ada aspek umum, ada aspek khusus dia. Fal awwalu, hadis yang pertama, khasun, khas pada bil kullatain, pada menyebut dua kolah. Amun, umum fi mutaghayyir, pada segala benda yang berubah. Wa ghairihi. Maknanya yang berubah dan tak berubah umum. Buat tak? Am pada mutaghayyiri wa ghairihi, pada yang berubah atau tak berubah umum, sebab disebut
Sebut apa? Al-ma'u idza balagha qullataini la yahmil khabatha ataupun la yanjus. Tidak jadi najis. Wathani, hadis yang kedua, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un, ini khasun bil mutaghayyir, khas pada air yang berubah saja. Amun fi kullatain, umum pada dua qalah wa ma dunahuma, dan kurang dua qalah. Pada masalah sukatan umumlah, tidak sebut dua qalah ke kurang ke, tak sebut. Maka apa nak buat? Fa khussa, maka dikhususkan umumul awali, umum nas yang pertama, bi khususi athani, dengan khasnya nas kedua, hatta, sehingga kita yuhkama, sehingga dihukumkan, bi anna ma'al kullatain, air yang dua qalah, yang jusu, jadi najis, bitaghayyuri, dengan sebab berubah. Wa khussa, dan dikhususkan umumu athani, keumuman yang kedua, bi khususi al-awwal, dengan khusus yang pertama, hatta, sehingga kita hukumkan, yuhkama bi anna ma dunal kullatain, bahawa air yang kurang dua qalah, yang jusu, menjadi najis, wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Apa tak? Ni kena faham soalan ni. Ni penting ni, macam mana istidlal bagi Syafi'iyah masalah ini. Ni benda penting kat ni. Tengok orang rak mazhab Syafi'i dengan sebab masalah ni. Faham tak? Okey, nak buat mana? Kena buat buka satu lah, buka kertas baru. Kita minta dia kertas baru se. Okey. Kita ambil hadis yang pertama. Hadis pertama kata, apa? Idza balagal ma'u kullatain, kan? Al-ma'u idza balagal ma'u kullatain, fa innahu la yanjus. Riwayat banyak, kita ambil satulah. Yang penting makna siapa. Hadis pertama kata air itu kalau sampai dua qalah tidak menajiskan. Nampak tak? Jadi ada aspek umum dia, ada aspek khususnya. Am pada apa? Umum pada apa? Am pada apa? Pada apa? Am fi taghayyuri wa ghairihi, pada berubah ataupun tidak. Itu am dia. Sama ada berubah atau tidak. Kan air ni, Nabi sebut, air bila sampai dua qalah tak jadi najis. Maksud apa? Tak jadi najis, tak kira lah berubah ke tak berubah, tak jadi najis. Tengok pada hadis tu dulu, jangan tak hukum ni. Faham daripada hadis tu, air bila sampai dua qalah tak jadi najis. Maksudnya berubah ke tak berubah, tak jadi najis. Maksudnya dia umum pada berubah dan tidak berubah. Faham tak? Jadi pihak umumnya fit taghayyuri wa ghairihi wa adamihi. Adamihi sedap sikit. Wa adamihi, dan pada berubah ataupun tidak berubah. Umum situ. Khasnya kat mana? Khasnya kat mana? Khas pada mana? Fil kullatain. Dua qalah tu. Dua qalah. Ni kedar tu lah. Pada kadar. Hak tu khas. Sebab ni dia sebut dua qalah. Khusus. Okay. Hadis yang kedua. Mana? Apa nama ni? Hadis yang kedua kata al-ma'u la yunajjisu syai'. Illa idza ghalaba ala rihihi, ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Illa idza ghalaba ala rihihi au ta'mihi au launihi. Okey, sekarang ni mana aspek umumnya?
Hadis ni Nabi kata, air tidak akan jadi najis kecuali kalau berubah bau, rasa, warna salah satu. Okey. Apa umum daripada hadis tersebut? Air tidak akan jadi najis kecuali jika berubah bau, rasa dan warna. Pada mana? Hmm? Pada kadar. Kadar dia, Dia tak sebut dua kolah, tak dua kolah kan? Dia tak sebut dua kolah. Jadi pada miqdar dia. Al-kullatan au dunahuma. Umum, air takkan jadi najis. Khasnya kat mana? Khas pada berubah. Kecuali jika berubah bau, rasa, warna. Jadi khas pada mana? Khas pada at-taghayyur, perubahan. Perubahan tu. Nampak tak? Aspek khas mana aspek A? Hadis ni kata air takkan jadi najis kecuali berubah bau, rasa dan warna. Umum ke mana? Umum pada air. Sebab ia tak khabar air 2 kolah atau lebih. Jadi umum hadis ni seakan 2 kolah ke kurang. Kalau tak berubah bau, rasa, warna, makna boleh belaka. Khasnya mana? Khas pada kalau berubah maka tak boleh dah. Dia khusus. Bila begitu cara macam mana? Hak umum ni berubah dan tak berubah ni kan pada air 2 kolah kan? Air 2 kolah faham daripada hadis ni, kalau dia 2 kolah dia takkan jadi najis. Umum gitu kan? Tak. Hak umum ini dikhususkan dengan hadis hak 2 ni. Jadi kalau dia 2 kolah pun kalau berubah tetap jadi najis. Nampak tak? Hadis yang pertama tadi kata air 2 kolah takkan jadi najis dah. Umumlah. Tak kira berubah tak berubah, tak jadi najis. Tapi keumuman itu dikhususkan dengan hadis kedua. Hadis kedua mengatakan air itu kalau berubah jadi najis. Jadi dia mengkhususkan keumuman hadis pertama. Nampak tak? Boleh? Okay. Hadis yang kedua, air tak akan jadi najis kecuali berubah bau, rasa dan warna. Umum kat belah mana? Umum ikut belah tak kira kadar 2 kolah atau lebih, dia tak akan jadi najis kecuali berubah bau, rasa atau warna. Itu umum. Keumuman ini dikhususkan dengan yang 2 kolah. Makna kalau dia tak jadi najis, kalau dak ubah bau, rasa dan warna, kalau dia sukatan 2 kolah. Adapun kurang 2 kolah, maka hukumnya tetap jadi najis kalau walaupun dak berubah bau dan warna ataupun rasa. Jadi keumuman ini telah dikhususkan dengan hadis yang pertama. Keumuman hadis yang pertama dikhususkan dengan hadis yang kedua. Nampak tak? Faham tak ni? Mungkin payah nampak ni. Balik tengok. Ulang balik. Rakaman ni ada dalam FB. Ulang balik. Okay. Kita baca balik what dia tulis sini. Apa dia kata syarah kita? Fal awwalu khasun bil kullataini. Khas pada 2 kolah. Amun fil mutaghayyir. Umum pada yang berubah. Wal fil mutaghayyiri wa ghairihi. Pada berubah dan tak berubah itu umum. Umum pada berubah dan ataupun tak berubah. Sebab dia tak sebut pun berubah atau tak berubah kan pada hadis pertama. Wathani, hadis yang kedua, khasun fil mutaghayyir. Ia khas pada yang berubah. Amun fil kullatain wa ma dunahuma. Umum pada kadar 2 kolah ataupun kurang. Maka fakhussa umumul awwali bi khususis sani hatta yuhkama bi anna al-ma'al kullataini yanjusu bit taghayyuri. Wa khussa umumul thani, dan dikhususkan umum yang kedua bi khususil awal, dengan khusus khas yang pertama, hatta yuhkama bi anna ma dunal kullatain yanjusu wa illam yataghayyar. Fa illam yumkinu takhsisu umumi kulli minhuma bi khususil akhar ihtija ila tarjih. Wallahu taala alam. Faham tak ni?
Jadi itu istidlal ulama Syafi'iyah terhadap masalah air dua kolah ni. Masalah air dua kolah. Boleh ada nak tanya tak? Orang kalau boleh faham bab ni pun, ada orang tu boleh faham bab ni, cara tu rasa hebat dah. Masalah dua kolah ni. Buat masalah dua kolah macam ni istidlal tu rasa hebat dah rasa. Oh, hebat. Hebat dah. Depan orang, depan orang dok ngaji. Yang masalah kecil ni. Asah je. Tapi nak faham tu kena perhati molek lah. Okey. Ada nak tanya tak? Kita soalan FB ni tak ada, kita boleh tutup sini lah FB. Okey, tutup FB sini.